Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur, dan ini cerita dan kita nak ke perkembangan terkini dan info yang baru kami terima, yang mana Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu telah dilantik sebagai penasihat khas kepada Perdana Menteri bertaraf menteri. Beliau adalah timbalan Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu, yang juga merupakan ahli Parlimen Tambun dan merupakan bekas Menteri Besar Perak, dan beliau akan bertanggungjawab menasihati Perdana Menteri dalam hal ehwal jalinan komuniti, komunikasi masyarakat dan juga pembangunan sosioekonomi. Pastinya laporan khas dan juga liputan langsung lain akan kami bawakan dari semasa ke semasa, terutamanya berkaitan dengan laporan-laporan terkini yang akan kami bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Baik, dalam pada itu ini cerita waktunya untuk kita berkongsi berkaitan dengan liputan, wartawan dan juga mungkin gerak kerja yang dilakukan. Dan kita tahu yang mana 3 buah negeri membabitkan Perlis, Sarawak dan juga Labuan beralih ke fasa 3 dalam Pelan Pemulihan Negara ataupun PPN yang berkuat kuasa pada 4 Ogos lalu. Dan pastinya banyak perkara-perkara yang mungkin tidak dapat dilaksanakan pada fasa kedua ketika PPN ini dilaksanakan. Dan 3 buah negeri ini beralih ke fasa 3 PPN kerana menunjukkan prestasi yang amat baik buat masa ini. Bagaimanapun, hari ini kita menyaksikan kadar jangkitan melebihi 20,000 kes untuk hari ini, dan merupakan kes tertinggi yang Malaysia pernah catatkan setakat ini. Apapun, kita mengharapkan agar ia dapat dikurangkan dalam masa terdekat, dan juga beberapa negeri lain yang mungkin akan menunjukkan prestasi yang lebih baik akan beralih kepada fasa 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi ada tinjauan dan juga liputan yang dilakukan oleh Wakil Esok Awani di Sarawak. Kita nak bersama dengan Lynch Cowan, Wakil Esok Awani Sarawak. Selamat petang, Lynch. Hai, selamat petang. Terima kasih, Izan. Ini berkaitan dengan tinjauan dan juga liputan fasa 3 yang dibuat di Sarawak, dan juga kita tahu kadar jangkitan dan juga kes-kes harian di Sarawak juga. Tetapi menerusi liputan dan juga gerak kerja yang dilakukan, tinjauan oleh Lynch sendiri bersama dengan Esok Awani Sarawak, bagaimana terhadap pemantauan dan juga liputan yang dilakukan? Terima kasih. Seperti kita mulakan dulu dengan Sarawak yang beralih ke fasa 3 dalam Pelan Pemulihan Negara sejak semalam lagi ya. Namun untuk pengetahuan semua, situasi peralihan itu yang di Sarawak ini tidak meliputi semua bahagian di Sarawak. Ini kerana bagi zon selatan, bagi kawasan meliputi seperti Kuching, Pau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Sejaya dan Serian terbeduk tidak beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara, sehinggalah kes penularan COVID-19 menunjukkan tren penurunan di zon berkenaan. Untuk makluman juga, keputusan itu telah diumumkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN dalam kenyataannya pada Selasa lalu. Kerana mereka bimbang akan peningkatan kes harian di zon selatan di Kuching terutamanya yang menunjukkan tren peningkatan harian yang 3 digit tidak pernah menurun sejak kes varian Delta ditemukan. Bagaimanapun, menerusi tinjauan kami di zon tengah Sarawak, iaitu di Pasar Sentral Sibu yang telah beralih ke fasa 3, rata-rata mereka yang kami temui, mereka bersyukur dan gembira dengan peralihan ke fasa ini. Begitu juga di zon, iaitu zon selatan yang tidak beralih ke fasa 3, ada yang kami temukan mereka menzahirkan perasaan begitu teruja, iaitu mereka berasa selamat keputusan yang dilakukan oleh JPPN dalam mengekang penularan wabak COVID-19 di kawasan zon selatan ini, terutamanya di Kuching yang saya katakan tadi kes hariannya begitu tinggi. Jadi di zon iaitu tengah Sarawak Sibu, kami temukan mereka berpendapat kelonggaran yang diberikan ini tidak seharusnya mereka sia-siakan, terutamanya pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Itu yang antara yang kami temukan menerusi tinjauan kami di Pasar Sentral Sibu. Dan juga di Kuching,
perniagaan seperti biasa, mereka masih mereka akur kepada SOP yang telah ditetapkan. Untuk itu, kita dengarkan pendapat orang ramai yang kami temukan di Sibu. Keputusan yang baguslah. Varian Delta pun makin bertambah jual. Kes pun masih banyak jual lah. Masa 300-400 kes macam ya. Wajar lah. Wajar ditangguhkan lah. Bagi kami, if rentah daerah stop for this time is very difficult and very dangerous sebab COVID data also. So I think it's not very challenging sebab kita kan dah jadi normal. Di Sibu Connect tu keadaan masyarakatnya masing-masing dah keluar cari mencari rezeki masing-masing lah. Kami harap kekal ke Pasar 3. Kekal macam biasa. Bebas macam biasa. Iyalah apa kata orang tu, jaga SOP. Macam ni ya. Jaga SOP kita masing-masing. Baik, pastinya ini antara harapan setiap negeri juga ya Lynch, bukan sahaja di Sarawak tetapi malah di negeri-negeri lain, terutamanya di negeri yang mencatatkan kes yang tinggi seperti di Lembah Kelang, di Selangor dan juga di Kuala Lumpur. Dan juga kita mengharapkan agar fasa 1 itu beralihlah kepada fasa 2, fasa 3 dan sebagainya, dan juga kita mengambil peluang dan juga peranan untuk sama-sama membendung penularan COVID-19. Tetapi Lynch, menerusi tinjauan dan juga mungkin liputan dan juga temu bual yang dilaksanakan, bagaimana mereka mematuhi SOP, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan pelitup muka, berkaitan dengan penjarakan fizikal, ketakutan mereka terhadap varian Delta dan sebagainya? Baik, menerusi tinjauan kami juga seperti di pusat membelah terutamanya, mereka ada di kalangan mereka terutamanya peniaga. Mereka memastikan sebelum pengunjung yang memasuki premis perniagaan itu, mereka memastikan aplikasi MySejahtera mereka pada status zon rendah, iaitu tidak berisiko. Maksudnya, sekiranya mereka berisiko, mereka tidak dibenarkan untuk masuk ke premis perniagaan dan juga pusat membelah itu. Tapi menerusi tinjauan kami juga, kesesakan orang ramai di pusat membelah tidak kelihatan ramai, dan rata-ratanya mereka dine-in itu seperti yang kita tahu Sarawak memang sudah membenarkan dine-in untuk dijalankan, tapi menerusi tinjauan kami, dine-in itu dilihat mereka tidak mengambil kelonggaran itu, salah satu seperti kelonggaran yang terbaik untuk dine-in. Mereka mengambil keputusan untuk membungkus makanan dan bawa pulang ke rumah masing-masing. Dan juga selain daripada mungkin keterujaan kita untuk melalui kehidupan seperti biasa sebelum ini, mungkin mengambil masa yang sedikit masa lagi dan lama sedikit untuk kita pastikan betul-betul kita bebas daripada COVID-19. Pastinya bila kita memasuki fasa ketiga, orang ramai yang keluar untuk mendapatkan makanan, boleh makan di restoran dan sebagainya. Tetapi bagaimana pula dengan mereka yang berniaga, mereka yang terlibat dalam usahawan dan juga perniagaan? Bagaimana mereka mempamerkan reaksi mereka terhadap peralihan daripada fasa 2 kepada fasa 3 ini, Lynch? Okey, baik. Untuk peniaga kecil seperti PNS, mereka yang digerai-gerai berniaga, ketika kami dapatkan reaksi mereka agak sedikit sedih kerana ada kalangan penduduk di Kuching ini, mereka mengambil keputusan untuk membawa pulang ke rumah. Tetapi seperti yang saya katakan, mereka juga memberi kelonggaran, memberi keutamaan untuk melakukan pembelian secara online. Kerana pembelian secara online itu adalah yang terbaik untuk masa kini dalam kita memainkan peranan untuk
mengekang penularan di premis terutamanya pusat Maudi Belah itu sendiri. Liz, kita nak tanya jugalah berkaitan dengan mungkin perkara-perkara yang lama kita tidak buat selepas kita diisytiharkan PKP 3.0 ini. Banyak perkara-perkara lain yang mungkin aktiviti-aktiviti sosial. Kalau dalam fasa 3 ini, apa antara aktiviti-aktiviti sosial yang boleh dilakukan dan juga boleh dilaksanakan di Sarawak? Untuk Sarawak, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN belum lagi mengeluarkan garis panduan SOP untuk fasa 3 kerana garis panduan itu masih lagi dinilai oleh JPBN dalam memastikan tiadanya penularan kes harian COVID-19 di Sarawak makin meningkat. Jadi garis panduan itu masih lagi diperhalusi dan diteliti agar keputusan untuk beralih ke fasa 3 itu tidak satu peralihan yang merisikokan nyawa dan penduduk rakyat di Sarawak ini. Lynch, dan juga akhir sekali untuk kita faham berkaitan dengan pemberian vaksinasi dan setiap negeri pastinya melihat kepada perkembangan yang cukup agresif untuk memastikan herd immunity ataupun imuniti kelompok itu dapat dilaksanakan dalam keadaan segera. Bagaimana pula dengan situasinya terutamanya di Sarawak, di bandar-bandar besar, di kawasan-kawasan pedalaman dan sebagainya? Program vaksinasi di Sarawak ini berjalan seperti lancar. Agak agresif ya kalau berbanding di negeri-negeri lain. Program vaksinasi berjalan lancar juga di pedalaman kerana kita seperti ada juga program vaksinasi yang dibantu oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk memvaksinkan penduduk di pedalaman dan tiada masalah dalam kekangan yang dihadapi oleh penduduk di Sarawak untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 kerana di Sarawak secara walk-in itu masih dibuka dan program vaksinasi dilihat semakin lancar. Baik, terima kasih Lynch kawan, dan pastinya untuk perkembangan dari Sarawak kita akan bawakan kepada anda bukan sahaja menerusi Awani Borneo tapi liputan-liputan lain pastinya kita akan bawakan, tak kiralah ia berkaitan dengan COVID-19, isu-isu semasa, berkaitan dengan politik dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi kepada Lynch kawan yang merupakan wakil Astro Awani Sarawak untuk cerita. Kita nak berhenti seketika, kita kembali selepas ini sebab ada cerita dari Perlis yang dibawakan menerusi wakil Astro Awani di Kedah selepas ini.